Selamat pagi murid-murid. Kita berjumpa lagi untuk sains tahun 6 dengan tajuk yang baru. Kalau minggu lepas kita dah tengok keburukan mikroorganisma, hari ini kita akan tengok pula kegunaan mikroorganisma. Murid-murid sudah tahu yang mikroorganisma memberi kesan buruk kepada kita. Namun, ada juga kegunaan mikroorganisma yang penting dalam kehidupan kita. Mari kita tengok 5 contoh mikroorganisma untuk mengingat kembali apa yang telah kita pelajari. Murid-murid masih ingat lagi 5 contoh mikroorganisma? Alga. Satu adalah alga. Yang kedua adalah bakteria dan ketiga adalah virus. Seterusnya kita tengok lagi contoh yang keempat iaitu fungi ataupun fungi. Murid-murid masih ingat lagi? Dan protozoa. Itu dia 5 jenis mikroorganisma dan cikgu berharap murid-murid masih lagi ingat 5 jenis mikroorganisma. Ya murid-murid, apakah kegunaan mikroorganisma yang akan kita pelajari hari ini? Bagaimana mikroorganisma dapat memberi faedah kepada hidupan lain? Seperti yang murid sedia tahu, pada pelajaran lepas, mikroorganisma memberi kesan buruk kepada kita. Mikroorganisma seperti fungi, protozoa, alga dan bakteria memberi faedah kepada hidupan lain. Ini adalah 4 contoh mikroorganisma yang memberi faedah kepada hidupan lain, iaitu apa kegunaan mereka kepada kita. Cikgu nak murid fikirkan. Apakah kegunaan mikroorganisma kepada kita? Kita tengok. Dalam industri pembuatan makanan, bakteria digunakan untuk membuat keju dan yogurt. Tentu murid tahu keju dan yogurt kan? Sedap. Keju dan yogurt adalah salah satu makanan yang dibuat menggunakan bakteria. Itu adalah salah satu contoh mikroorganisma yang berguna dalam pembuatan makanan. Sekarang kita tengok gambar kedua iaitu yeast. Yeast adalah salah satu daripada mikroorganisma dalam kumpulan fungi. Yeast digunakan untuk pembuatan roti, tapai dan tempe. Tentu murid-murid suka makan roti kan? Untuk membuat roti, kita memerlukan yeast, iaitu salah satu contoh mikroorganisma dalam kumpulan fungi. Sekarang kita tengok gambar ketiga dalam penghasilan antibiotik dan juga vaksin. Penghasilan antibiotik dan vaksin dapat menguatkan sistem imunisasi badan. Jadi, antibiotik dan vaksin digunakan untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Jadi, mikroorganisma digunakan untuk menghasilkan antibiotik dan juga vaksin untuk menghalang penyakit yang berjangkit contohnya. Sekarang kita tengok gambar seterusnya. Kegunaan mikroorganisma yang lain adalah dalam penguraian bahan organik. Mikroorganisma akan mereputkan tinja ayam, tinja lembu atau tinja kambing yang digaulkan dengan serbuk kayu. Pereputan bahan ini membentuk baja organik. Di sini salah satu daripada kegunaan mikroorganisma, iaitu untuk menghasilkan baja organik. Okey. Cikgu harap murid-murid faham dengan contoh yang telah ditunjukkan. Seterusnya, mikroorganisma jenis bakteria juga digunakan untuk merawat sisa kumbahan dan memusnahkan sisa-sisa toksik yang terdapat dalam loji kumbahan.
Itu adalah contoh-contoh kegunaan mikroorganisma. Sekarang cikgu mahu murid beri beberapa contoh kegunaan mikroorganisma berdasarkan contoh yang diberikan tadi. Sila jawab soalan dalam buku latihan sains. Murid-murid dikehendaki menulis 5 kegunaan mikroorganisma seperti yang ditunjukkan tadi. Itu sahaja untuk kali ini dan semoga kita berjumpa lagi dengan video yang seterusnya. Bye.